uh, kuliah Sahih Bukhari kita di iPaksi ini. Kuliah kita pagi ini insya-Allah sebenarnya sambungan kepada kuliah yang lalu. Kerana pada kuliah yang lalu kita hanya sempat bincangkan tajuk bab sahaja. Iaitu tajuk bab ni Babun idza zara al-imamu qauman fa'ammahum. Tajuk bab ke-50. Bab apabila imam yang dimaksudkan di sini ialah ketua negeri atau ketua negara mengunjungi sesuatu kaum, maka dia mengimami mereka, boleh mengimami salat mereka. Pada kesempatan yang lalu kita telah bincangkan tajuk bab ini. Hari ini kita tak akan bincang lagi dah pasal tajuk ni. Terus kita pergi kepada hadithul bab. Sebab Imam Tirmizi di bawah setiap bab itu, tajuk itu dia akan kemukakan hadisnya. Mungkin satu hadis, mungkin beberapa hadis. Gitulah kebiasaan dia. Macam bab ke-50 ni dia ada satu hadis sahaja di bawahnya. Jadi ini hadisnya. Wa bihi qala haddatsana Mu'adz bin Asad qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Ma'mar an az-Zuhri qala akhbarani Mahmud bin Rabi' qala sami'tu Ithban bin Malik al-Ansari qala ista'dhana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'adhintu lahu فقال أين تحب أن أصلي من بيتك فأشرت له إلى المكان الذي أحب فقام وصففنا خلفه ثم سلم وسلمنا. Mu'adz bin Asad Al-Marwazi meriwayatkan kepada kami, katanya Abdullah meriwayatkan kepada kami, katanya Ma'mar meriwayatkan kepada kami daripada Az-Zuhri. Beliau berkata Mahmud bin Ar-Rabi' meriwayatkan kepadaku, katanya aku mendengar Ithban bin Malik Al-Ansari bercerita, katanya Nabi SAW meminta izin, maksudnya untuk masuk ke rumahku, lalu aku mengizinkannya. Baginda SAW lantas bertanya, di mana engkau suka atau mahu aku bersalat di rumahmu ini? Aku terus mengisyaratkan ke tempat yang aku sukai, yakni aku mahu. Baginda SAW pun berdiri, yakni untuk bersembahyang, dan kami pula berbaris membuat saf di belakangnya. Setelah baginda SAW memberi salam, kami pun turut memberi salam. Itulah hadisnya. Satu hadis sahaja di bawah bab ataupun tajuk ini. Babun idza zara al-imamu qauman fa'ammahum. Itu di bawah tajuk itu, iaitu bab yang ke-50. Ada satu saja hadis. Hadisnya bernombor 686 ni. 686. Kita hanya akan bincangkan di mana ada nota sahaja, ya. Mula-mula sekali perawi kita ni, sebab belum bertemu lagi, biasalah akan disebutkan serba sedikit tentangnya. 1398. Siapa dia? Siapakah Mu'adz bin Asad ni? Siapakah dia? Mu'adz bin Asad Abu Abdullah ialah kuniahnya. Ni style Arab ni, dia ada abu-abu tu, Abu atau Ibnu, Ummu dan sebagainya, tu dipanggil kuniah. Nama panggilan, mereka lebih suka dipanggil begitu.
Kalau ada anak Yusuf, dia lebih suka dipanggil Ibnu Yusuf daripada panggil nama sebenarnya. Sebab itu dipanggil kunyah, nama panggilan. Ada nama laqab, nama gelaran. Ada nama nisbah, nama nisbah. Itu semua tu bila kita belajar kitab-kitab Arab ataupun kitab-kitab lama ni terutamanya, kena tahu benda tu. Ini termasuk dalam nama apa ni, kena tahu ya. Mu'adh adalah pendatang di Basrah. Dia bukan orang Basrah asal, tetapi dia pendatang. Dia bukan saudara Mu'alla bin Asad. Ni Mu'adh bin Asad. Bukan saudara Mu'alla bin Asad, yang juga merupakan salah seorang guru Bukhari. Ini pun guru Bukhari juga. Mu'adh bin Asad ini ialah juru tulis Abdullah. Jadi Mu'alla bin Asad ada adik-beradik dia, Mu'adh bin Asad. Bukan yang tu. Walaupun dia tu guru Bukhari juga. Mu'adh bin Asad ini ialah juru tulis Abdullah bin Al-Mubarak. Ini yang dimaksudkan di sini, Al-Marwazi ni. Lepas tu dalam riwayat ni di atas perawi ni ada nama Abdullah. Jadi Abdullah tu Abdullah bin Al-Mubarak, guru dia lah dalam isnad ni. Itu bezanya dengan Mu'adh bin Asad yang lain. Imam Bukhari menceritakan bahawa Mu'adh berkata, pada tahun 221 Hijrah, aku berumur 71 tahun. Semacam dia dilahirkan pada tahun 150 Hijrah. Abu Hatim Ibnu Khirash dan lain-lain mengatakan Mu'adh bin Asad thiqah. Ini perawi yang dipercayai. Beliau meninggal dunia pada tahun 220-an. Bukan 20. Antara itulah sampai ke 30. 220-an Hijrah. Jadi saya terpaksa ikut seperti mana yang tercatat dalam kitab-kitab itulah. Tak boleh nak mudah-mudah. Cumanya dalam nota ni saya tak bagi rujukan lagi. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak tengok macam mana saya buat, tengok yang jilid 1 yang sudah siap tu, memang lengkap lah. Bahkan lebih banyak, lebih detail lagi biodata perawi itu. Sebab di sini kita notakan nak cepat-cepat, jadi tak perlu tulis itu lagi. Begitu juga dengan perbincangan dan huraian yang lain, ada rujukannya. Semuanya ada rujukannya. Kemudian Mahmud bin Ar-Rabi'. Yang lain-lain tu kira-kiranya kita sudah bertemu dah perawi-perawi dia tu. Mahmud bin Ar-Rabi', 1399. Nama dan susur galur Mahmud bin Ar-Rabi' selengkapnya adalah seperti berikut. Ni dia, orang Arab ni sangat menjaga keturunan dia. Sebab itu dia ada satu ilmu, cabang ilmu, ilmul ansab namanya. Ilmul ansab, ilmu pasal keturunan. Jadi seseorang tu dia cukup menjaga keturunan dia. Jaga dia, nama dia catat betul. Ni Mahmud bin Ar-Rabi' bin Suraqah bin Amr bin Zaid bin Abdah bin Amir bin Adi bin Ka'ab bin Al-Khazraj Al-Ansari Al-Madani. Puak-puak Khazraj ni di Madinah tu ada puak Ansar, Aus dan Khazraj. Ni keturunan Khazraj. Cuba tengok banyak tu. Kalau kita agaknya susah. 3-4 tak lagi dah atas ni dah. Tak berapa nak ingat, tak berapa nak tahu dah. Itulah cara kita. Kuniahnya, dia mesti ada kuniah. Kadang-kadang tak ada anak pun ada kuniah juga. Jangan kita ingat kalau kuniah tu memang anak dia sungguh. Tidak begitu. Kadang-kadang tak ada anak pun dia pakai kuniah juga. Itu cara dia. Kalau ada anak tu sama telah lah. Kuniahnya ialah Abu Muhammad Al-Ansari. Abu Muhammad. Ini menunjukkan di kalangan sahabat ni ada yang bagi nama anak dia Muhammad. Di kalangan sahabat pun ada juga nama Muhammad. Bukan Muhammad ni nama Nabi kita sahaja. Tak betul. Dengan sebab itu
ada orang-orang yang pakai, inilah riwayat-riwayat yang maudhu' ni, suka sangat pakai benda-benda macam tu kan. Dia pakailah riwayat-riwayat kitab maulid yang menyebutkan tak ada seorang pun yang diberi nama begini. Tak betul. Kalau baca sejarah Arab tahulah ramai. Walaupun tidaklah ramai beratus-ratus, tidaklah, tapi adalah. Antaranya sahabat Nabi Muhammad bin Maslamah. Itu pahlawan yang hebat tu, Muhammad. Dan ramai lagi ni macam ni, anak dia. Sebab ada setengah-setengah hadis itu melarang sahabat pakai nama Muhammad. Lepas tu bagi nama, situlah kelirunya. Sebenarnya Nabi ada larang, betul tak tu? Dia larang tu sebab nak mengelak daripada permainan orang-orang munafik, orang-orang Yahudi. Dia sebut Muhammad. Nabi pun berpaling. Tak, saya panggil itu main-main. Nak mengelak daripada hal tu. Kemudian diguna nama tu untuk tujuan-tujuan yang tidak baik, guna nama. Sebab itu, dengan maksud itu saja. Lepas tu ada pun dalam hadis benarkan umat dia ni nama Muhammad. Nama Muhammad boleh. Kemudian banyak pula lah hadis maudhu'nya, orang nama Muhammad, nama Ahmad ni tak masuk neraka lah, macam-macam lah. Ahli syurga. Itu cerita lain. Itu saya sudah tulis dah dalam buku 99 usul. Salah satu usul itu. Sebab banyak hadisnya. Jangan pakai tu. Tapi bukan bermakna tak boleh pakai, tak boleh bagi nama Muhammad tu dah. Itu tetap baik. Cuma siapa kau begitu? Tu jangan. Terlajak dah tu. Beliau kemudiannya menetap di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis. Alhamdulillah ramai dah sekarang dia sebut betul. Tapi kalau ada lagi orang sebut tak betul tu, pakai baiki lah dah. Dia sebut Baitul Muqaddis. Salah tu. Kena Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas. Sebab rumah itu yang disucikan. Kalau Baitul Maqdis, rumah suci. Baitul Muqaddas, rumah yang disucikan. Siapa yang kata suci? Allah lah. Kalau Baitul Muqaddas, rumah tu menyucikan. Itu tak betul. Rumah tak menyucikan. Tak menyucikan dosa manusia apa dah. Kena beringatlah. Kata Abu Nu'aim, Mahmud bin Ar-Rabi' masih ingat semburan air dengan mulut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke mukanya. Dia masih ingat. Itu ya, dia ni sahabat kecil orang panggil. Mahmud bin Ar-Rabi' ni salah seorang sahabat kecil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini cerita ni menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia ada bergurau dengan orang-orang tertentu, dengan budak-budak dia bergurau cara budak-budak. Dengan orang tua cara orang tua. Bukan tak ada bergurau Nabi ni. Bukan serius saja dak. Dengan budak-budak misalnya, dia ambil air daripada tina, dia berkomor, budak lalu dia buat gitu. Sembuh ke muka. Tetapi sahabat tu bertuah berasa, bertuah lah, dapat berkat. Nabi sembuh air ke muka dia tu. Dia ingat, jadi kenangan kepada dia. Selama-lama duduk sebut tu, jumpa dengan siapa-siapa, satu kelebihan pula. Ini ceritanya. Itu yang dia ingat. Yang lain-lain dia tak ingat mana. Jadi kalau ada riwayat dia tu, riwayat daripada sahabat lain lah. Daripada sahabat lain. Macam di sini, dia cerita tentang Itban. Itban itu dia dan lah. Sahabat. Al-Zahabi juga di dalam Siyar A'lam An-Nubala telah menyebutkan Mahmud sebagai sahabat kecil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu beliau baru berumur 4 atau 5 tahun. 4 atau 5 tahun. Jadi adakah umur ini orang panggil umur yang dikira sah untuk menerima hadis, sinnut tahammul atau tidak, itu ada khilaf ulama. Khilaf ulama. Sebab dia paling kurang minimal umur tu dia kena ada juga mengikut ulama hadis. Kalau budak tu kecil sangat, dia tak faham apa pun, tak mungkin dia riwayat secara langsung daripada Nabi. Tak mungkin, dia kena melalui orang lain. Tapi kalau kita kata sudah mumayyiz lah, kita kata orang Kelantan kata sudah mayit, mayit tu mumayyiz, maknanya dapat membezakan baik buruk, kotor ataupun suci,
dapat membezakan. Itu boleh dah. Itu boleh dah. Cuma para fuqaha muhaddithin dia perhati pula. Kalau budak tu riwayat, dia riwayat benda setara mana? Benda setara mana? Kalau benda-benda tu ringan-ringan macam cerita, macam sani Rasulullah sembuh ke muka dia, bolehlah itu. Tapi kalau dalam bab jenayah, hukum jenayah misalnya, dah benda-benda yang berat-berat lah, menggunakan bahasa-bahasa kiasan, tak boleh. Tak boleh, dia kena orang yang lebih matang. Kadang-kadang dia salah faham, dia riwayat dengan makna pula, boleh jadi lari daripada maksud asal Nabi SAW. Disebabkan dia tidak faham dengan tepat maksud sebenarnya. Ataupun boleh jadi salah tu menyebabkan kena hukum orang tu. Tak boleh macam tu. Tak boleh. Itu dia sudah ada semacam syubhah. Maknanya kekeliruan. Tak pasti. Bila tak pasti, Nabi dah pesan dah, idra'ul hudud bisyubhat. Kamu kena elakkan hukuman hudud dengan adanya syubhat. Tak kira lah apa syubhat apa. Tak kira lah apa syubhat apa. Syubhat sebab perawi dia tu kecil. Boleh jadi dia tak faham dengan baik. Syubhat. Syubhat khilaf. Benda ni ada khilaf. Ni kata gini, ni kata gini. Tak sama. Itu syubhat. Tak kira lah syubhat. Apa pun. Ataupun saksi itu keliru, ni kata begini, ada seorang kata lagu lain, itu syubhat, tak boleh dihukum dah. Tak boleh dipakai dah. Apa sekalipun syubhat. Menurut Khalifah bin Khayyat, ini ahli sejarah ni, Mahmud bin Ar-Rabi' meninggal dunia pada tahun 96 Hijrah. 96 Hijrah. Kemudian di celah-celah tu Nabi SAW dia gini ceritanya. Itban bin Malik ni sebenarnya kita dah jumpa hadis ni beberapa kali, ada yang panjang, ada yang pendek. Ni yang pendek. Ni yang pendek. Imam Bukhari biasalah dia kadang-kadang dia ulang hadis itu. Hadis yang berulang dipanggil hadis mukarrar. Hadis mukarrar. Dia banyak, kadang-kadang berulang sampai 25 kali dia sebut hadis tu. Cuma adalah sedikit perbezaan di sana sini dengan yang lain. Dia ada maksud dia tersendiri. Jadi kalau maksud dia apa-apa, yang berkenaan dengan maksud itulah, tajuk itulah, dia ambil, dia potong hadis itu. Dia tidak bawa semua. Itu cara dia. Sebab maksud dia ialah bagaimana kita nak faham, nak dapat pengajaran daripada hadis. Itu maksud Imam Bukhari. Tulis kitab dia. Bukan semata-mata nak mengemukakan hadis dengan lengkap beberapa kali duduk ulang. Tidak begitu. Dia ulang tu ada maksudnya. Ada maksudnya. Begitu juga dengan hadis ni, kalau kita perhatikan, dia kata apa? Meriwayatkan kepadaku, aku mendengar Itban bin Malik. Dia kata, Mahmud bin Ar-Rabi', dia tidak cerita secara langsung daripada Nabi. Dia cerita Itban. Itban ni sahabat Nabi. Di tempat yang lain, Itban ini seorang imam di kawasan dia lah. Kawasan dia, perumahan dia lah, kalau kita kata perumahan dia. Sebabnya masjid ni di zaman Nabi ni bukan masjid Nabi kita sahaja. Banyak lagi masjid-masjid lain Nabi tidak larang buat. Bahkan daripada masjid Nabi tu kedengaran. Kalau kita baca di dalam kita hadis ni, kita boleh dengar band di sana. Sebab kita learn ni lah, dengar band di sana. Boleh dengar begitu. Yang kita buat sekarang ni banyak masjid itu, betul lah, tidak salah lah. Dan tak apalah, masjid ni dengar band sana. Itu di zaman Rasulullah SAW pun sudah berlaku begitu. Dia ni biasanya jadi imam di kawasan dia, tetapi selalu juga dia pergi dekat masjid Nabi. Begitulah cara sahabat-sahabat ni, selalu juga dia pergi. Nak pergi kat masjid Nabi tu dia kena merentasi sungai, merentasi parit dan sebagainya, susah. Mula tu dia pergilah, akhirnya mata dia jadi bermasalah, rabun, akhirnya buta. Itu cerita dia. Jadi bila dia ketika dia rabun itulah dia minta Nabi SAW pergi ke rumah dia, sebab dia tak boleh pergi dah.
bersembahyang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutamanya malam-malam. Kadang-kadang air tu banyak air kan. Ketika kita kata banjir ke apa ke, susahlah. Jadi dia minta Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke rumah dia. Untuk Nabi rasmi, macam rasmi lah kita kata, tempat dia nak sembahyang. Sebab itulah dalam istilah ulama-ulama, mereka kata di rumah pun ada masjid. Masjidul Bait namanya, masjid rumah. Iaitu kawasan yang kita pilih dalam rumah kita untuk kita bersembahyang. Ataupun kita nak berzikir, nak apa. Kalau rumah tu luas lah, biasanya orang tempat kita ni pun ada buat begitu. Cumanya Masjidul Bait tu tak berapa hidup dalam masyarakat kita, sebab umumnya masyarakat kita ni mazhab Syafi'i. Jadi mazhab Syafi'i itu dari segi keluasan hukum berkenaan dengan Masjidul Bait tu kurang sikit. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi memang meluas. Meluas. Dengan sebab itu orang-orang dia perempuan tak payah pergi ke masjid untuk apa? I'tikaf. Jadi i'tikaf boleh di masjid di rumah tu kan. Kita tak biasa dengar tu. Kalau dalam Syafi'i tu nak i'tikaf juga, lelaki ke perempuan pergi masjid lah. Masjid sungguh lah. Masjid yang diniat masjid tu. Adapun kalau macam tempat kita ni sekarang ni, terutamanya sebelah-sebelah bandar macam Kuala Lumpur tu, nampak macam masjid, sebenarnya surau saja dipanggil. Dia tidak niat masjid. Lain. Bila tidak niat masjid, mengikut jumhur ulama yang tak boleh i'tikaf, tak ada apa nama ni, sembahyang tahiyatul masjid apa semua tu tak ada. Kalau kata surau tu, jangan keliru, ramai juga orang keliru. Apa beza surau dengan masjid? Kalau surau mudah saja. Kita nak robohkan, sekiranya nak buat jalan, nak buat apa-apa pembangunan, mudah. Itu sebab itu dia guna begitu. Dia tidak niat tu. Sebab bila buat masjid tak boleh main-main. Tak boleh nak ubah main-main. Tak boleh nak pindah main-main, tak boleh. Bahkan jumhur ulama mengatakan tak boleh pindah. Sampai situ, sampai ke 7 petala bumi. Mana tak boleh diusik. Kena kira lah ke mana-mana tu. Nak buat jalan, nak buat apa pun, kira ikut lain lah. Tetapi pendapat Imam Ibn Taymiyah yang orang tak suka sangat tu, banyak pendapat dia, orang ambil. Dia kata boleh pindah. Itu pendapat. Boleh pindah. Dalam keadaan terlalu terdesak, boleh pindah. Di syaratnya kena cari tempat yang lebih baik daripada itu. Itu pendapat dia. Ayah saya dulu baca kitab, mula-mula dia pun anti juga dengan fahaman kaum muda ni. Orang panggil kaum muda sama itu, Wahabi-Wahabi ni kan. Dulu kaum muda dia anti, bahkan dia tu wakil lah kalau pendebat lawan dengan kaum muda ni dulu. Dia cerita sendiri dekat saya, dia pernah berlawan dengan Maulana Nuh. Maulana Nuh, dia balik daripada India pada masa tu. Dia berlawan. Sebab Maulana Nuh tu mengajar banyak lah benda-benda baru kan. Dia balik di India. Akhir sekali ayah saya yang menentang tu, dia hantar anak dia pergi ke India. Tapi akhirnya dia terbuka. Salah satu sebab terbuka fikiran dia sebab dia baca kitab Ibn Taymiyah. Yang sebelum itu dilarang sangat. Dia sebut jangan baca. Akhir sekali dia baca. Setelah pergi ke Mekah, dia beli pula kitab Ibn Taymiyah. Dan baca, dia terbuka banyak. Bagus Ibn Taymiyah ni. Bagus. Antaranya yang dia sebut, Ibn Taymiyah kata boleh pindah masjid. Boleh ditukar masjid. Tapi dengan syarat tadilah. Kalau tak sesuai sangat. Jadi apa nama, menyusahkan sangatlah. Setelah dibincang, difikir, patut sangat dipindahkan, boleh. Dengan syarat yang macam tu juga dibuat. Dan pahalanya tetap diperolehi oleh orang asal. Itu pendapat dia. Bagus. Ada keadaan-keadaan terdesak kan? Keadaan-keadaan terdesak tu. Lepas tu masalah kita kata 7 petala bumi. Ya ke? Sekarang ni orang buat masjid di bandar-bandar ni, terutama di negara bukan Islam, tingkat satu bahagian saja tingkat bangunan tu, satu bahagian jadi masjid lah. Mana petala buminya? Tak ada semua tu. Jadi banyak benda ni boleh bincang lagi sebenarnya. Tingkat itu saja jadi masjid, diniatkan masjid.
Lepas tu kalau macam mana macam apa ni, misalnya nak dirobohkan kemudian macam mana? Yang pentingnya ada ganti dia di tempat lain. Misalnya bangunan tu kan biasa kan lama-lama dia robohkan. Sebab dia satu tingkat saja di Turki di mana, biasa lagu tu. Dengan sebab itu kita kena bersikap terbuka. Sebab apa? Tertutup ni sebenarnya menyusahkan bukan orang lain, kita sendiri. Kita sendiri jadi susah. Ketika kita tidak berhadapan, iyalah kita tak apalah. Tapi bila kita berhadapan, susah. Susah. Dengan sebab itu kena terbukalah dalam masalah-masalah macam ni. Kena tahu adakah tak boleh khilaf lagi, tak ada khilaf langsung atau macam mana. Tak apalah. Dia nak Masjidul Bait tadi nak ceritanya. Mana Nabi terima. Tak apalah kalau begitu. Nabi kata aku pergilah. Jadi Nabi pun pergi ke rumah dia. Ni ceritanya. Bila dia pergi tu dia masuk, minta izin dulu masuk. Di mana engkau suka atau mahu aku bersalat di rumahmu ini? Nabi tanya. Mana kamu nak? Jadi tanya tuan rumah. Sebab kita tak tahu kan di mana dia nak. Jadi aku terus mengisyaratkan. Aku sini. Nabi pun pergi sembahyang situ. Dia pun tunggulah dengan keluarga dia beberapa orang di belakang. Sembahyang. Jadi dia pun sembahyang situlah. Jadi kebiasaan dia. Inilah asas bagi Masjidul Bait. Dalam mazhab terutamanya Hanafi sangat popular. Di tempat itu, kawasan itu, untuk orang-orang perempuan terutamanya, tak payah pergi masjid. Dia dapat dah pahala i'tikaf tu, kalau dia nak i'tikaf. Jadi tidak menyusahkan. Tapi kalau pergi masjid boleh tak? Boleh juga. Pahala masjid tu lain pula ceritanya, lebih lah. Tapi semata-mata nak i'tikaf itu boleh dah. Walaupun benda ni tidak begitu popular dalam mazhab Syafi'i. Baginda pun berdiri untuk bersembahyang dan kami pula berbaris. Mana membuat saf di belakangnya. Buat saf di belakangnya, berbaris. Bila ada dua orang, sekurang-kurangnya kena ada saf dalam saf. Tapi kalau seorang, seperti yang kita sudah belajar dah, duduk di tepi imam, lelaki sebelah kanan. Tapi kalau perempuan kena belakang juga. Tak boleh duduk sebelah imam tu. Kalau lelaki memang sebelah imam. Mana dekat benar lah kalau kita kata tumi imam tu, hujung kaki makmum. Begitulah sebelah kanan. Tapi kalau dua lebih, kena buat saf di belakang. Inilah yang dilakukan oleh sahabat. Yang kita duduk buat-buat ni, dia ada asas. Itulah kelebihan kita orang Islam ni. Setiap benda yang dibuat, kamu buat begini ni, ada asas ke tidak? Ada. Yang ada tu lah. Yang tak ada tu janganlah. Yang tak ada tu. Yang ada banyak macam ni. Buat saf di belakangnya. Setelah baginda SAW memberi salam, kami pun turut memberi salam. Sama juga. Bagi salam ni, ikut imam ni, ikut selepas dia. Jangan mendahului dia. Itu kita akan baca selepas ni. Ada bab selepas ni. Jangan sama serentak dengan dia. Kalau boleh, kena lewat sikit. Jangan lewat sangat. Jangan lewat sangat sampai satu rukun tinggal, atau dua rukun. Kalau dalam mazhab Syafi'i, dua rukun batal sembahyang. Di belakang imam, dua rukun. Tapi kalau dalam mazhab Ahmad, satu pun batal dah. Setelah baginda memberi salam, kami pun turut memberi salam. Jadi salam ni tidak sembahyang fardu sahaja. Sembahyang sunat pun ada salam juga. Dan makmum bagi salam menyusul selepas imam. Baiklah, kita ada di sini. Saya tak perlu bincang banyak lagi di sini sebab kita ada nota ni 1400 ni. Antara pengajaran, panduan dan hukum hakam yang terdapat di dalam hadis ini ialah satu, keharusan dan keelokan menjadikan tempat tertentu di dalam rumah sebagai tempat solat. Boleh kalau kita nak buat tempat tetap untuk kita bersolat. Tidak kata kan dalam hadis kata jadi saksi semua kepada kita dah. Kalau dalam masjid tu semua molek lah kalau kita buat sini biar jadi saksi semua. Di rumah kita begitu kan? Tak perlu.
Kalau macam tu habis sampai ke dapur lah. Sampai ke dapur, sampai di luar bilik air tu, tempat mandi, sah lagi situ pun. Sebab kita nak dapat pahala bersembahyang di tempat tu, biar jadi saksi, tak perlu gitu. Tak perlu, sebab tidak dibuat oleh Nabi begitu. Itu asasnya, tidak dibuat oleh Nabi. Nabi di rumah dia tidak kata, kadang-kadang hujung tu, kadang-kadang hujung tu, kadang-kadang kata, tidak. Apalagi rumah dia tidak luas pun, tidak luas pun. Jadi harus, boleh dan elok kalau kita menjadikan tempat tertentu di dalam rumah sebagai tempat solat. Begitulah. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menjaga hati para sahabatnya. Hajat mereka pasti ditunaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini hajat sahabat dia ni. Minta pergi ke rumah dia, dia pergi. Tidak kata tak pergi. Tidak kata tak pergi, ya. Dia pergi. Untuk apa pun. Untuk sembahyang di rumah dia. Rasmi lah. Tapi sembahyang hajat tak ada dinukilkan. Sikit-sikit sembahyang hajat, sikit-sikit sembahyang hajat. Nabi ni kiranya mesti ada titik hari sembahyang hajat sana sembahyang. Tidak, tak ada. Ini pun tidak jelas sembahyang hajat. Kalau kita nak kira ini sebagai sembahyang hajat lah, maka inilah yang paling sahih. Dalam kitab-kitab hadis tak ada lebih sahih daripada ini. Tapi tak jelas juga sebenarnya. Yang ada dalam kitab-kitab hadis sembahyang hajat tu sebenarnya tak berapa kuat. Kalau kita nak kira ini sebagai Nabi menyempurnakan hajat dia lah, dan dia sembahyang hajat, dengan begitu bermakna dia kira-kira je ni sembahyang hajat lah. Tapi tak jelas. Kalau kita kira itu boleh jadi dalil sembahyang hajat, inilah yang paling sahih. Dalam dunia ni tak ada dah lebih sahih pada ini lah. Ataupun cerita yang sama lah, cerita yang sama dalam kitab lain pun ada, dalam kitab lain pun. Jadi dia jaga hati para sahabat dia. Banyak perkara lah kalau kita perhatikan, memang dia jaga sungguh. Itu kelebihan Nabi SAW. Dan sebab itu sahabat-sahabat dia kan sangat orang kita kata meru, sangat sayang kepada Nabi. Sebab apa? Dia ambil berat. Memang dia ambil berat. Dan Nabi kena ingatlah, Nabi SAW itu dia pemimpin. Mana kalau kita pemimpin, jadi pemimpin, kena ingat ni. Kalau nak memenangi hati orang, kalau nak memenangi hati rakyat, kalau pemimpin, dia pemimpin, kena buat gini. Hajat tu walaupun tidak besar pun kena ambil, kira lah. Kalau tidak, jangan jadi tok wakil lah. Gitulah secara rekasnya. Kalau zaman lah ni kan. Kalau tidak, jangan jadi tok wakil. Payah jadi tok wakil. Kalau tidak, orang kan dia mudah serah hati. Mudah serah hati. Kena senyum semua, takak tangan semua. Dalam kereta dah. Pasal Nabi dulu datang. Naik kuda, naik unta sembahyang sunat lagi. Kalau kita naik kereta senyap, tak akak gitu, sombong kata. Padahal dia duduk sembahyang. Tapi kita tak buat-buat pun kan. Sunnah tu. Sehingga orang lupa. Hampir-hampir tak ada orang yang bawa kereta ni sembahyang. Padahal sedap naik kereta lagi pada naik kuda tu. Pada naik unta tu, kocok gitu mau tu kita kata. Kalau nak kira je lebih selesa ketika naik kereta lah kita kata. Tapi tak ada orang buat pula waktu sunnah tu. Kan nak buat comel lah. Tapi kena beringat, jangan tunduk tu. Isyarat, jangan tunduk sampai tak tengok depan. Dia isyarat sajalah. Tak menghadap kiblat pusinglah ke mana pun tak jadi masalah. Kalau sembahyang sunat, sembahyang sunat, Nabi buat gitu tu sembahyang sunat lah. Kalau sembahyang fardu tak, kecuali terdesak benar, itu adalah bab dia. Kalau sembahyang fardu dia akan turun, berhenti sembahyang di bawah dan jelas menghadap kiblat. Gitu cara Nabi SAW. Ketiga, keelokan bertabarruk dengan kesan-kesan atau athar orang-orang soleh. Memang elok, comel kita bertabarruk, ambil berkat. Jadi sahabat saya ni ambil berkat lah tu. Dia nak buat tempat sembahyang, tapi dia nak Rasulullah secara rasmi, macam rasmi lah start. Lepas pada tu dia akan sembahyang situ lah. Sebab dia tak boleh pergi dah ke masjid ni.
Mata dia dah apa ni, rabun sangat dah. Bahkan dalam setengah-setengah riwayat dia sebut buta. Jadi tabarruk itu boleh dengan asar, kesan-kesan orang soleh. Memang boleh, tak ada siapa nafi ni. Jangan fitnah lah kata orang-orang salaf, ikut salaf ni tak ada tabarruk, anti tabarruk. Dah, tak betul tu. Banyak dia dalam kitab-kitab ni, dalam kitab-kitab hadis ni ada. Tapi tabarruk biar betul. Itu caranya. Jangan duduk tabarruk dengan logo capal tu. Tu tak kena tu. Jauh tu. Tabarruk dengan capal Nabi sendiri pun tak ada. Kalau tidak berkali, tak ada seminggu. Soalnya nak hari kena tukar capal lain. Dah ambil sikit seorang. Buat kali ambil berkat. Nak jalan pun susah Nabi. Cuba bayangkan. Sahabat ni setara mana dengan Nabi. Tak ada pernah pun berlaku. Hak capas sungguh pun. Tiba-tiba macam-macam pula khasiatnya kan. Sebagaimana kita maklum kan. Orang curi tak masuk lah, macam-macam. Tak kena. Agaknya Covid pun tak kena. Tak kena tu. Bukan lagu tu je. Itu melampau tu. Hak melampau tu hak kita tak sukanya. Tabarruk tu ada. Contohnya ni tabarruk ni. Salah satu contoh tabarruk lah. Yang keempat, keharusan bersembahyang dengan berjamaah di rumah. Lepas tu dia bersembahyang jamaah di rumah dia. Dan hak Nabi pergi tu dia berjamaah juga. Tidak kata di rumah ni sembahyang seorang-seorang saja. Tak. Berjamaah pun boleh. Jadi bila dia tak pergi, isteri dia pun tak pergilah. Kira-kiranya yang nak tahu dia buat di rumah lah. Dan dengan Nabi tu pun dia berjemaah juga. Boleh. Berjemaah di rumah ni boleh. Tidak kata tak boleh. Berjemaah ni kena masjid, kena surau saja. Tak, bukan gitu. Yang kelima, keharusan mengerjakan solat sunat mutlak. Atau sunat hajat dan lain-lain dengan berjemaah. Harus. Sunat mutlak ke atau sunat hajat dan lain-lain dengan berjemaah. Kecuali yang tidak ada contoh daripada Nabi SAW, dia berjemaah. Jangan dibuat. Jangan kata dah Nabi jemaah ni, jadi hak lain pun kita jemaah jugalah. Sebab jemaah lebih baik lagi. Jangan. Itu salah kalau tu. Sebab itulah yang kena belajar tu, kena tahu. Belajar dia nak tahulah. Hak ni sembahyang apa? Adakah pernah Nabi SAW sembahyang rawatib tu berjemaah? Tak pernah. Pak Nabi ada lagi. Setengah-setengah orang tu dia pakai kaedah mudah je. Pak Nabi lagi. Tak ada lagi boleh lah. Gitu. Jangan. Kalau lagu tu sahabat buat ada lah. Sembahyang rawatib tu jemaah. Tak ada siapa buat. Tak ada siapa pakai kaedah tadi tu. Solat duha ada jemaah. Solat duha pun tak ada sebenarnya. Tak ada. Sembahyang seorang-seorang. Jemaah tu termasuk dalam Ibnu Umar kata, sahabat Nabi kata bid'ah. Padahal sembahyang tu ada, tapi tak kena cara buat, jadi bid'ah. Jangan ingat bid'ah ni benda tu bid'ah. Mana asas dia pun bid'ah juga. Tak. Kadang-kadang asas dia tidak bid'ah, tapi bila kita buat cara tak kena, dia je boleh jadi bid'ah. Termasuk sembahyang duha. Sebab tu jangan buatlah. Walaupun saya tahu dalam kitab-kitab fiqh ada sebut. Dalam kitab fiqh ada. Fiqh Syafi'i misalnya. Dalam kitab Al-Yaqutun Nafis dia sebut boleh. Tapi kalau kita tanya dalil. Itu benarnya. Kadang-kadang orang sebut ada. Betul, ada. Boleh kata dalil. Orang lain tak setuju apa? Sebab dia kata tak ada dalil. Tambah pula dengan sahabat kata bid'ah. Jangan main-main tu. Sahabat kata bid'ah. Dia bukan kata bid'ah kerana semaya tu sendiri. Dah. Dia kadang-kadang learn ni saya perhati. Kita ngaji pondok juga dulu. Lebih orang ngaji sekolah pada pondok. Sebab apanya wajib budak-budak tu sembahyang sunat jemaah. Sembahyang duha tu. Wajib baca, kau tu baca. Kita duduk pondok pun tak ada gitu semua. Dululah.
Lah ni tak tahu dah. Tak ada gitu mu. Ni kan kena baca God tu, kena baca God ni, lepas tu semaya tu. Pandai-pandai. Gini dah. Saya lepas ni. Lepas sudah. Cuba apa ni, kalau boleh ingat dah. Kalau boleh ingat, takut terganggu aliran dia tu. Tadi derah jadi slow pula dah. Gitu. Minta maaf dah. Sebentar lagi insya-Allah. Jadi boleh, hak mana boleh? Hak mana boleh? Sembahyang tahajud Nabi buat. Jelas tu berjemaah. Jelas. Tapi kalau sembahyang duha tak ada dalil. Bahkan ada sahabat kata bid'ah. Jadi kita kena ambil kira hak sahabat kata tu. Pas semua mazhab, semua ulama kata boleh ke? Itu benda tu. Lepas tu sembahyang rawatib. Tak ada. Jangan dibuat. Kalau buat jadi bid'ah lah. Walaupun sembahyang rawatib tu memanglah molek sangat, kita kata. Begitu dah. Dan begitulah juga sembahyang yang lain. Hak ada, ya, kita buat. Hak tu senang gitulah senang. Hak tak ada tak usah lah. Tak usah duduk tebal-tebal. Nak kehir juga tak. Tak payahlah. Pasal kita ada panduan dah. Kena ambil kira kata orang hak larang tu, siapa dia kata begitu mana? Siapa dia kata begitu mana? Bid'ah. Maknanya istilah bid'ah, tak suka kepada bid'ah bukan masalah akidah saja, dalam amalan gitu pun sahabat lagi ada dah. Bukan benda ni dia ada-adakan oleh orang kemudian. Jangan ingat gitu. Setengah-setengah orang dia kata kalau acak bid'ah sikit, wah habis lalu. Tidak gitu, macam molek ke? Sahabat-sahabat lagi buat gitu. Misalnya hak sembahyang duha kata tadi berjemaah. Ibnu Umar kata bid'ah. Betul tu bukan masalah akidah tu kalau nak kira tu. Setengah-setengah orang ni habis tak ada bid'ah, tak ada bid'ah. Bid'ah bahkan boleh buat. Tukar pula jadi hasanah pula, sunnah pula tu. Itu berdoa tu. Berani tu buat hukum tu. Jangan begitu. Tidak ada hak kita untuk membuat syariat ni. Imam Syafi'i kata man istahsana faqad syar'a. Sesiapa yang berasa molek, hak kita apa molek, berasa molek, bermakna dia telah buat syariat. Jangan main-main. Syariat. Yang keenam, tidak harus bertindak sewenang-wenang di rumah orang lain. Cuba tengok. Walaupun Nabi, dia minta izin dulu. Walaupun dia Nabi, tidak kata dia pergi sembahyang ikut serah dia nak. Dah, orang ajak dia tu ada maksud lah tu. Nak tempat mana-mana. Biar dia tuai rumah dia lah nak lagu mana. Gitu. Tak boleh sewenang-wenang. Kalau kita tengok Nabi pun minta izin, kita lagilah. Nabi tu sebagai ayah lagi, sebagai pemimpin agung lagi. Kalau nak kira dia berhak belaka. Tapi tidak gitu. Kita lagilah. Yang ketujuh, keperluan meminta izin kepada tuan rumah sebelum masuk ke dalam rumahnya. Ini sesuai dengan Quran juga. La tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha, kan? Jadi kena minta izin. Ni pun Nabi ikutlah. Cuba tengok, Nabi ni dia ikut Quran. Ada dalam Quran dia buat lagu tu. Yang ke-8, perbuatan Nabi SAW tidak masuk ke rumah orang sebelum meminta izin kepada tuan rumah adalah manifestasi bagi firman Allah di dalam Al-Quran ini. Inilah, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu selalu beringat. Jadi bagi salam ni berapa kali? Tak ada ayat dalam hadis ni, dalam ayat ni suruh bagi salam.
Tapi kalau dalam hadis yang lain ada sebut 3 kali. Janganlah cepat sangat beri salam tu. Beri salam tunggu dulu. Assalamualaikum. Tunggu dulu. Lama. Assalamualaikum pula. 3 kali. Kalau tak ada jawapan, orang tak payah buka balik. Gitu caranya. Jangan duduk kata dia sombong, dia apa, dia. Jangan. Kalau zaman kita ni banyak menyelesaikan masalah sebenarnya. Hubungilah tuan rumah tu dulu. Royak dulu. Selesai masalah. Dia pun bersedia. Masa mana-mana. Selesai masalah. Macam kita ni, ni ketika tak ada benda-benda begitu. Tak ada benda-benda begitu. Sama juga kita pecek loceng tu, kita kata yang pasal loceng di rumah tu. Janganlah banyak sangat kan. Acap sangat sehingga mengganggu orang. Dan sebab kita tak tahu orang tu duduk macam mana dalam rumah dia. Nak pakai baju pun satu ambil masa dah. Nak betul-betul kain tu. Apalagi kalau duduk di bilik air. Sebab itu cara yang terbaik bagi kita yang hidup di zaman sekarang ni, hubungi dulu, royak dulu. Baru senang. Itulah cara penyelesaiannya. Yang ke-9, pemimpin elok berkunjung ke rumah rakyat atau pengikut, terutamanya apabila dijemput. Kalau nak jaga hati masyarakat, hati rakyat terutamanya, kena buat gini. Barulah rakyat tu jadi sayang kepada pemimpin. Kalau tak boleh buat gini, susah sikit. Tapi kalau rakyat tu boleh faham, tak apa. Takut rakyat tu tak faham. Jadi dengan sebab itu kena rakyat ni pun kena pandai-pandai jugalah. Takkanlah kita kata apa dia? Kadang benda-benda kecil pun nak panggil MP juga kan. MP tu kan, member parlimen tu kan. Sikit-sikit panggil dia, jadi susah. Kerja dia sebenarnya dalam parlimen mengusulkan apa-apa, buat cadangan yang baik-baik, kemudian bincang dengan cara yang matang. Itu sebenarnya kita nak buat tu. Tapi kadang-kadang masyarakat ni hak tu tak penting bagi dia. Pentingnya hak dia ni. Hak dia ni tak ada sebelah mana pun. Kalau hak penting sungguh tak apa. Kadang-kadang di situ kita rugi, rugi tenaga. Tak kena guna lah. Tak kena guna. Sebab itu saya tengok ulama-ulama di luar kan, di luar negara, dia dah buat kerja. Dia dah menulis, dia dah gapo. Itu kerja ulama sebenarnya. Tempat kita apa tak ada. Bukan tak alim. Tapi dia duk sibuk dengan benda remeh-temeh saat ni. Dia orang beranak pergi. Pergi nak tahnik. Tak boleh. Kalau tidak tahnik, mati pergi. Kalau zaman dulu bukan setakat pergi saja, kena tunggu kubur pula. Kena tunggu kubur pula tu. Ada berseminggu pula situ. Habis masa situ lah. Lepas tu banyak lagi lah kau tugas ni semaya hajat, beli kereta panggil juga kereta baru, motor baru panggil juga capur-capur dengan bidang-bidang lain tu tak kira lah lagi lah. Kalau tidak sampai itu pun benda remeh-remeh, sakit pergi, mati pergi pula kalau pergi pula tak hola tak boleh kena hola pula. Itulah susah. Dia masyarakat ni pun perlu kena didik lah. Waktu pun kena didik. Kena royak benda tu. Kalau tidak masyarakat dia tak tahu. Jadi kerja tu guru, kerja tu alim, tu lebar itu jadi nampaknya. Padahalnya orang alim sungguh dia mana pun boleh. Dia boleh jadi pemimpin sepatutnya. Tetapi dia duduk sibuk dengan benda-benda gitu. Yang ke-10, kehendak dan hajat rakyat yang seyogianya dipenuhi pemimpin tidak semestinya bersifat kebendaan. Macam di sini bukan nak ajak suruh bagi apa-apa derma apa dah. Dia ajak suruh pergi rasmi nak sembahyang. Itu berkait dengan keagamaan tu. Maknanya dia kena molek lah kalau boleh jaga lagu tu. Kalau boleh jaga lagu tu. Nabi SAW dia jaga lagu tu. Saya tu kan saya royak dah. Saya minta maaf dulu banyak-banyak lah.
kepada anak-anak buah saya. Sebab saya orang lemah. Nabi tu dia kuat. Tapi cuba juga buat sedakat mana boleh tu. Cuba juga. Dia backwah, kita backwah juga. Gitu je lah. Tapi kalau banyak-banyak setiap benda kecil-kecil gitu, kalau saya tak pergi minta maaf, tak suruh panggil dulu lagi lah. Gitu. Minta maaf. Sebab kadang-kadang kita orang berilmu ni, kita kena fikir. Saya fikir gitulah. Orang lain pun sepatutnya saya rasa kena fikir gitu. Dia hidup ni jangan kita fikir untuk orang semasa kita ni saja. Hidup kita ni, hidup kita ni sepatutnya untuk orang selepas mati kita. 100 tahun, berapa ratus tahun, orang boleh guna lagi khidmat kita. Hak tu sepatutnya. Jadi nak buat benda tu, hak saya fahamnya, kerja ulama-ulama daripada dulu untuk benda tu lah, menulis. Nak menulis ni dia perlu tenang. Dia perlu tenang, duduk senyap, merenung, mikir. Nak tidur pasal mana boleh tidur. Tak sedih tidur dengan malam pun ikutlah. Dia kena gitu. Dia kena gitu. Tak soroyak banyak, tak soroyak jauh lah. Ni, nota nak boleh siap hari ni. Semalam tak tidur. Kalau saya ada buat mari gitulah, supaya ramai orang kita dulu tak jadi kerja. Saya tahu dah. Gitulah. Ayah saya dulu pun gitu. Orang ajak semua pergi. Baiklah orang hak semasa dia. Lepas tu dia pun mati, orang tu pun mati. Habis cerita. Tak ada lah. Adakah itu saja hidup kita ni? Sepanjang tu je? Saya rasa tak kena. Rugi kalau macam tu. Sebab hidup kita ni bukan untuk orang hak sezaman dengan kita. Hak sezaman dengan kita, iyalah kalau kita mengajar dia mari, adalah manfaatnya. Berapa ramai kita hidup, tak mari-mari pun. Tak mari-mari. Cuma sezaman saja hidup. Tak dapat manfaat pun daripada kita. Dia tak nak suruh rugi berapa pun. Lepas mati tu, lebih ramai lagi. Lepas mati. Dia kena fikir gitu. Dengan sebab tu, betul lah saya minta maaf. Saya tak boleh buat benda tu semua. Hak senang tak usah panggil lah. Tak usah panggil. Kalau pergi tu kat, iyalah. Kalau pergi tu, iyalah tu. Mungkin mata penar ke tu. Tak usah lah kalau boleh. Tapi hak tu sunnah Nabi. Kalau itu sunnah Nabi, pergilah setakat mana hak boleh. Nabi pun raya, kalau orang panggil gitu kena pergi. Tapi kalau tak panggil lah kan. Sebab tu saya kata tak usah panggil dulu lagi. Kalau panggil kena pergi. Kalau tak pergi tu ada hal ke apa tu, iyalah mungkin lah. Sebab kalau kedua kahwin ni wajib kena menyahut. Ijabatul da'i ni dakwah. Itu wajib. Tak pergi berdosa. Kecuali kalau ada sebab lah, ada keungsuran. Ya. Hak senang je tak usah. Tak usah dulu lagi. Cuba fikirlah. Gitulah. Cuba fikir. Kalau kira nak buat baik kau saya, tak usah lah. Gitulah. Saya kira berbudi tu kepada saya tu. Tapi bukanlah bermakna kita tak ada hubungan langsung dengan masyarakat. Tak boleh. Nak tinggal tu masyarakat ni pun tak boleh. Salah juga. Cuba fikir, tengoklah munasabah ke tidak. Tengoklah. Gitu keadaannya. Yang ke-10, kehendak dan baik. Yang ke-11, kemestian membuat saf di belakang imam dalam bersembahyang sekiranya makmum terdiri dari 2 orang ke atas. Tidak kira sama ada sembahyang itu dikerjakan di masjid atau di rumah. Tak kira. Dia kena buat saf. Itu caranya. Yang ke-12, pengunjung boleh menjadi imam di rumah orang yang dikunjunginya dengan syarat diizinkan oleh tuan rumah. Sebelum ni kita dah baca kan ada tajuk tak boleh. Tak boleh, mudah-mudah gitu. Ni lah ya, tajuk ni kita dah bincang dah hari tu. Sebelum ni dah bincang dah. Macam-macam pendapat ulama itu. Jadi yang terbaiknya kena dengan izin tuan rumah. Yang ke-13, tuan rumah seeloknya menampilkan kehadapan tetamu atau orang yang berkunjung ke rumahnya untuk menjadi imam jika dia memang seorang yang mempunyai kelebihan dan keutamaan. Seperti yang dilakukan oleh sahabat ini.
dia suruh Nabi jadi imam. Dan ini bukan khusus dengan Nabi saja. Selepas Rasulullah, sahabat-sahabat dia yang besar-besar tu pun tabi'in buat gitu juga. Dengan dia buat gitu. Yang ke-14, orang bawahan atau rakyat jelata boleh mengundang pemimpin untuk menyempurnakan sesuatu hajat dan keperluannya. Boleh. Tidak kata salah. Kalau jadi pemimpin, jelas dah jadi pemimpin masyarakat, dia kena, itulah boleh lah. Nak panggil dia boleh. Yang ke-15, sembahyang sunat juga seperti sembahyang fardu, diakhiri dengan salam. Sama juga. Sebab itulah para ulama dalam mentakrif sembahyang tu gapo. Sembahyang tu gapo? Dia kata aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir, mukhtatamatun wa mukhtatamatun bitaslim. Tu takrif sembahyang. Beberapa ucapan dan perbuatan yang dimulakan dengan takbir, situ start dia, dan disudahi dengan salam. Itulah sembahyang. Jadi mana-mana ada gitu, sembahyang dah tu. Sembahyang dah tu. Sembahyang jenazah, tak ada rokok, tak ada sujud, takbir ada ke tak ada? Ada. Salam ada ke tak ada? Ada. Sembahyang dah. Begitu. Habis itu. Dan kita masuk tajuk baru dah ni pula ni. Dia tanya soalan tadi. Kalau nak berhenti setakat ni kita boleh tanya. Nak terus lagi kau? Kalau ke mana? Kalau terus lagi, tentu kita tak akan sudah hari ni. So saya royak dulu lagi. Tentu tak akan sudah. Saya berasa tajuk bab pun tak ada habis bincang. Sebab apa? Tajuk bab ni panjang ni. Halus ni. Ini forok. Forok dalam masalah fiqh ya Imam Bukhari kemukakan. Panjang ni. Ini kalau kita tengok di sini. Ini bab innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Sesungguhnya imam dilantik untuk diikuti. Lepas tu Imam Bukhari buat parilah di bawah dia tu hadis tu, hadis ni, asar sahabat panjang tu. Kalau kita nak berhenti setakat tadi lah, bolehlah nak bincang. Macam mana tu? Tapi saya rasa masa di pun sikit dah ni kan. Kalau kita teruskan pun tak habis juga ni. Rasa berhenti setakat tu, boleh bincang-bincang kan. Ramai nak tanya ni. Baru ni pun kita tak ada tanya, pakai berhenti selalu kan. Muka baik gaduh sikit baru ni kan. Jadi hari ni kita bagi peluang lah. Tak perlu terus lagi. InsyaAllah kita akan sambung kemudian. Jadi kita bincang lah setakat mana yang kita sudah belajar. Silakan. Kalau kita sembahyang hajat, kita boleh berjemaah. Tapi masalah makmum dia dilewat. Makmum dia dilewat. Jadi dia tak dasarkan. Kemudian imam tahiyat. Adakah dia boleh terus bangun? Tak payah ikut tahiyat. Itu soalannya. Okey. Ini masuk di dalam bab ni 51. Innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Ini kita tak bincang lagi. Tak apalah, jawab dulu kan. Tapi apabila kita bincang nanti akan ada lah tu. Sesungguhnya imam dilantik, dijadikan untuk diikuti. Bukan dilawan, dicanggahi, bukan diselisihi. Jadi macam tadi, imam duduk tahiyat, kita pun kalau bila ikut imam kena duduk tahiyat. Itu makna ikut imam. Padahal bagi kita tu rakaat pertama kan.
Rakaat pertama muka kita pergi lewat saat ni, mengikut soalan saat ni kan. Jadi itu rakaat pertama bagi kita. Kira-kiranya rakaat pertama tu tak ada duduk lah. Tapi dah kita pergi tu rakaat yang kedua bagi imam. Kita dah dengan rakaat yang kedua. Atau tak dah ke? Dah ni kalau dah rokok, barulah dah orang panggil. Kalau tak dah rokok tu, kadar subhanallah. Tak dah rokok. Tu imam bangun. Tak dah tu orang panggil rakaat tu. Kena dua lah tambahnya. Kalau dah setara takdi, kira dah rakaat tu. Maknanya kena tambah sa lah. Tapi nak tambah sa pun tak imam duduk kan. Bila dia duduk, kita kena duduk. Gitu caranya. Bila kita ikut imam jemaah ni. Sebabnya baca. Innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Sebab imam itu dilantik supaya diikuti. Tu. Jadi makmum ni kena ikut imam. Jadi kena tayak lah. Tu dia. Cumanya adalah khilaf ulama di situ. Tahiyat tu tahiyat super tahiyat akhir ke super tahiyat awal kita ni. Makmum ni. Ada yang kata tu tahiyat imam, tahiyat akhir, kita tahiyat akhir lah. Ada yang kata tak. Kita tahiyat seperti tahiyat awal saja. Baca dia tu. Tidaklah wa ala ali Muhammad kama sallaita, gapo tak ada lah tu. Kalau tahiyat awal Allahumma salli ala Muhammad. Sekat tu lah. Lepas tu bangun kan. Jadi hak ni pun gitu juga. Sembahyang mana-mana pun sama. Sembahyang hajat pun begitu juga. Kalau dia ada muafiq, ada masbuk, orang panggil. Hak saat ni tu masbuk, makna kena tambah tu. Hak kena tambah selepas imam tu masbuk lah tu, makmum masbuk orang panggil. Kalau makmum hak tak perlu tambah gapo-gapo selepas imam tu orang panggil makmum muafiq. Tu. Boleh? Okey. Lagi ada apa-apa? Ya, sila. Okey. Ada tukar apa? Ada? Silakan. Kita kena niat bersyarat haji. Kita maksudnya bila kita ada masalah juga. Jadi mana lebih baik niat bersyarat ataupun niat tidak bersyarat? Ya. Kedua badan haji. Kalau bagi saya, kalau saya nak buat untuk saya, mana adakah pahala untuk dua keduanya? Ya. Satu yang pertamanya syarat ke tidak bersyarat. Tak payah syarat. Nabi SAW dulu dia berlaku kepada dia. Dia tak ada syarat apa-apa. Tengah jalan tu bila berlaku, barulah kita boleh buatlah buka ihram ke apa tu kan. Seperti yang berlaku kepada Rasulullah SAW bila nak pergi buat umrah. Jadi umrah dengan haji ni boleh katakan banyak sama lah dari segi hukum dia tu. Nabi tak ada niat pun. Begitu juga sahabat-sahabat pun tak tahu bahawa mereka akan dihalal daripada pergi ke Mekah. Tak boleh nak meneruskan buat umrah tu pada tahun ke-6 Hijrah. Jadi pergi, mereka disekat sebab pada masa tu orang kafir Quraisy lagi duduk meretahnya Mekah tu. Mereka tidak benarkan. Jadi sedaplah buat arahan begitu begini. Tahun depan ni bagi. Moga dia berkuasa kan. Orang berkuasa dia betul lah. Tahun depan bagi. Jadi Nabi yang bawa sekali binatang kurban ke apa tu, kurban situ pecah buka ihram ke apa situlah. Dia tak ada niat. Itu menunjukkan tak ada niat. Dan benda tu boleh berlaku tak ada niat pun. Boleh kita buka ihram dia jika perlu. Macam mana? Boleh. Tak ada apa lah. Selesai lah. Dia. Sama. Support. Lepas tu kepada salah kita tadi? Kalau buat haji badal tu untuk mak gapo tu. Memang boleh pahala, kita boleh pahala. Mak kita pun boleh buat. Tu boleh buat. Tak apa, boleh buat untuk orang lain. Boleh. Niat dia bagi pihak lah.
bagi pihak untuk syarat kita telah, kalau haji kita telah buat haji dah. Begitulah tak apa. Tapi syarat tu pentingnya, kita sendiri tu telah buat je haji. Haji hak fardu atas kita. Haji hak fardu atas kita. Telah buat dah. Baru kita boleh buat untuk orang lain. Jadi kalau mak ayah tu tentu dah berdasarkan hadis tu memang ada jelas tu. Untuk orang lain, itu ada khilaf. Untuk orang lain ada khilaf. Dalam mazhab Syafi'i dia boleh untuk orang lain. Sebab tu orang panggil upah haji, ada istilah upah haji tu. Cuba pergi di kalangan orang-orang ikut mazhab Malik, Hanafi, tak pernah kita dengar upah haji ni, tak ada. Tak ada bagi dia. Tapi kalau mak ayah, boleh, memang itu boleh. Sebab hadis. Untuk orang lain, itu mereka tak terima. Syafi'i terima, tak apalah, benda khilaf. Benda khilaf. Kalau kita nak buat, boleh lah. Boleh. Jadi orang yang pergi buat kerja ni, ambil upah haji lah kita kata, dapat bayar, boleh, tidak jadi masalah, ikut mazhab tu. Tapi perlu tahulah, kalau mazhab Hanafi, Malik tak boleh. Tak ada istilah tu. Begitulah. Kita boleh buat untuk umur kita. Boleh. Ayah kita. Puasa pun boleh. Puasa pun boleh. Boleh. Tapi semaya tak boleh. Kena ingat, semaya tak boleh. Kita tak boleh buat bagi pihak orang lain. Dia hidup lagi ke dia mati dah, tak boleh. Tapi kalau puasa, haji, sebab ada hadis. Tu ya benda je. Bila ada hadis lagu lain, kuat selalu. Kuat selalu. Kalau hak minta upah buat amal di Masjidil Haram, Masjid Nabi lah. Upah ke mana tu maksud? Dia upah untuk lebah, isi borang ke apa semua. Dia pergi buat amal dulu, buat amalan dulu. Amal apa? Amal apa tu? Amalan lain. Tak boleh. Tu tak ada asas tu. Tu tak ada asas tu. Jelas satu bid'ah tu memang tak boleh pergi tu. Hak boleh sana tu lah. Setakat mana hak Nabi royak ada dalam hadis. Sebab ni dia ibadat-ibadat ni pada dasarnya tak boleh. Gati-gati ni orang lain dulu buat ni. Kalau boleh, ada hadis. Setakat tu ya. Tu pun masih macam kita sebut tadi, masih khilaf lagi ada. Orang tak seterima. Ada orang tak seterima. Tapi tak apalah kita kata kita ambil orang terima. Orang terima boleh. Gitu. Ya. Boleh dah. Tak sebut badan pun tak apa. Untuk mak aku. Gitu. Boleh. Hak fardu sekalipun. Boleh. Hak dia tak ada buat. Kita buat untuk dia. Boleh. Kalau dia mati dah lah. Ya, betul. Tak ada fidyah ke apa dah lah. Tapi kalau kita nak bayar fidyah pun boleh juga. Pilihan lah. Pilihan. Tapi fidyah semaya tak boleh. Tak boleh juga. Puasa boleh. Kalau terutamanya orang yang tu dalam Quran lah. Dalam Quran tersebut orang yang tidak mampu lah untuk berpuasa. Kerana uzur sangat. Kerana gastrik. Sekarang ni ramai orang gastrik kan. Kerana apa-apalah. Dia masih hidup, dia boleh bayar fidyah. Gitulah. Tapi nak ganti bagi pihak dia masih hidup lagi tak boleh. Lepas mati boleh. Mana ada soalan. Ya, sila. Macam kalau kita baca hadis Jabir, bila dia pergi ke Mina, dia tengok hadis Jabir tu Nabi semaya dalam puasa. Di Mina, di Muzdalifah, di Arafah ada. Tapi kalau tengok jemaah haji, dia sama. Mana ada? Boleh, cuma tak ikut Nabi, tak dapat pahala sunnah. Sepatutnya kita ikut amal. Ikut Nabi? Ikut Nabi. Begitu. Dia mazhab Hanafi kan, dia tak ada jamak ni.
dia tak pakai jamak. Tapi hak situ pergi buat haji, dia pun kata kena ikut Nabi. Ada situ jamak, boleh jamak. Jamak hakiki. Hanafi ni, orang Hanafi dia terima jamak suri sahaja. Jamak hakiki dia tak terima dalam keadaan biasa ni lah. Kita musafir, jamak hakiki ni lagu mana? Kita semaya Zuhur, dalam waktu Zuhur, asar tu kita tarik mari. Buat dalam Zuhur. Tu jamak sebenar tu. Semaya dalam waktu lain, buat mari dalam waktu lain. Itu kalau takdim. Kalau takhir, itulah. Semaya lepas tu bawa kemudian. Boleh. Orang lain kata boleh. Hanafi kata tak boleh lagu tu. Cuma kalau paling nak boleh lah kalau dalam musafir ni, dalam perjalanan ni, kita kena ambil masa. Misalnya Zuhur dengan Asar. Jadi Zuhur tu kita buat betul-betul di akhir waktu. Kira-kiranya sedang molek dengan masuk waktu Asar. Lepas tu kita semayang Asar dalam waktu Asar. Zuhur masih dalam waktu Zuhur, bukan dalam waktu Asar. Itu orang panggil jamak suri. Itu sahaja yang mereka terima. Tetapi dalam bab haji umrah mereka kata tak, jamak hakiki pun boleh. Nak ayat je kuatnya waktu tu. Kuatnya waktu tu. Sehingga Hanafi yang tak terima dalam keadaan dalam perjalanan ni, ketika tu dia terima. Ketika tu dia terima. Itulah benarnya. Jadi kita ya. Kalau kita tengok hadis Nabi, di Mina dan Zulbah tu dia tidur rehat, kita zikir. Kata masa patutnya kita tu rehat tidur lah situ tu. Gitu kita buat seperti dia lah. Masa rehat tidur. Gitu. Ada pak saudara saya dulu. Dia ni tak ngaji mana, tapi dia jenis liar. 2-3 hari lepas saya sebut dah, teringat ke dia pula. Almarhum rahimahullah. Dia ni jenis liar. Dia pergi Mekah ke apa orang duduk. Sibuk kan orang kita, terutama zaman dulu, zaman ni pun itu lagi kan. Haji dah dia, kita tak boleh dah panggil saja haji mak lah pula dah. Tak payah kata dia. Tu Sayyidina Abu Bakar, bila orang panggil haji Abu Bakar kata dia. Sayyidina Umar, berapa kali pergi haji, bila orang panggil haji Umar ke dia kata. Tu kalau saya ingat. Lepas tu dia pergi buat haji lah. Orang kata nak pergi haji nampak relax. Orang lain nak baca book, nak baca God ni sini, nak baca God ni sini kan. Dia relax. Lepas tu orang tanya dia apa gitu. Nama lagi kerja haji, kau baca haji kata dia. Kan orang kata kerja haji kan. Kita tawah saja jadi dah tak baca ke satu pun. Kalau baca tu yalah lebih molek. Kalau tak baca pun boleh. Nama lagi kerja haji kata dia. Pergi melontar, tak ada baca ke apa-apa pun boleh. Dia perbuatan. Bukan baca haji kata dia. Yalah juga kata dia. Orang jenis liar ni lagu tu lah. Lagi ada apa lagi? Silakan. Ya. 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 Ada di dalam kitab. Ya. Bukan Imam Syafi'i. Dalam kitab Al-Yaqutun Nafis, iaitu dalam fiqh Syafi'i. Ya. Jadi bolehkah kita kata ini khilaf walaupun tidak berdasarkan dalil? Tak ada dalil apa tu semaya duha ni berjemaah. Tidak ada dalil semaya duha berjemaah. Jadi bolehkah kita termasukkan dia ke dalam khilaf? Boleh, cuma khilaf yang tidak kuat lah, tidak berdalil. Sebab khilaf-khilaf ni dia kena ada juga asas ke mana-mana. Tu baru khilaf yang muktabar. Tak ada asas. Sebab itu ramai tak saya terima tu. Bahkan bercanggah pula dengan sahabat Nabi. Walaupun kita kata sorang, sebut bid'ah lagu tu. Tak sedap dah lah. Tak sedap dah. Itu masalah ijtihad lah, masalah ijtihad. Dia kira pasal banyak boleh ke ni boleh, dia cuba kaitkan. Banyak boleh. Kalau nak kira banyak boleh begitu, iyalah memanglah kan semaya tu boleh jemaah, semaya ni boleh jemaah dah. Tetapi apa yang tidak buat rawatib tu?
Jadi orang hak kata kitab yang kata apa ni jemaah boleh jemaah duha tadi, dia juga tak ada kata pula rawatib boleh. Apa? Kalau kita tanya dia balik, apa ni? Maknanya tak kemah. Sebab tu kita nak ikut, yalah pandangan tu boleh, ada banyak. Kita kena tahu dalil dia, hujah dia. Hak tak ada hujah tak kuat, hujah tak sedut turut lah. Terutamanya hak sebalik tu, sebut tak molek pula. Ibnu Umar sebut bid'ah. Bid'ah ni tak sedap lah. Gitu. Kita kena utama hak tu. Hak sahabat tu, lagu mana dia buat. Kalau kita tengok dalam hadis-hadis, Nabi sendiri tak pernah buat, sahabat tak pernah buat. Tak jumpa lah. Tak jumpa. Seperti sembahyang rawatib lah juga. Gitu. Ada lagi? Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nak minta komen Maulana berkenaan dakwaan seorang ustaz yang mendakwa para ulama dulu, bila mereka tidak dapat menyelesaikan masalah, mereka akan selak kain arsy. Dan juga kemudian Nabi SAW hadir untuk menyelesaikan masalah yang ulama hadapi lah. Dan keduanya, apa kesan di sebalik ucapan dia kepada agama dan masyarakat? Terima kasih. Saya rasa saya pun ada terbaca lebih kurang, tapi saya tak ikuti sepenuhnya. Cuma ada terbaca jawapan bagi orang yang kata begitu tu. Wallahualam, saya tak ikuti sepenuhnya, tak tahu. Dia kata maksud selok kain tu hak zaman Nabi, dia kata. Nabi duduk ada lagi. Jadi selok kain tu Nabi ada, memanglah rumah dia tu sambung dengan masjid, itu maksud dia. Adakah dia kata gitu? Saya tak tahu waktu tu. Tapi kalau sebuah pertanyaan tadi, orang kemudian Nabi tak ada dah, itu tak betul. Tak lagi waktu tu. Itu termasuk dalam khurafat lah tu. Termasuk dalam. Tapi kalau maksud dia tu hak zaman Nabi tu ada, jadi tanya, boleh kalau betul. Betul lah Nabi. Selok kain Nabi ada. Cumanya masalahnya apa ya selok kainnya, kita kata Nabi depan lah, orang tanya dia terus lah kan. Apa tanya orang lain kan. Itulah. Hak tu saya tak tahu. Hak sebenarnya lagu mana? Orang kata tu lagu mana. Tapi kalau maksud seperti tadi, orang kemudian, itu tak boleh sama sekali. Itu salah. Itu menyeleweng. Wallahualam. Ya. Ada lagi yang lain? Ginilah hak sebenarnya. Mekah tu kan tempat mustajab belaka. Gitu. Mekah tu terutama tempat-tempat yang bersejarah, yang ada kaitan dengan agama kita, memang mustajab belaka. Cumanya mungkin ada lebih hak ni sikit daripada hak ni. Itu sajalah. Kalau ada, tapi secara umumnya begitu. Hak sebenarnya. Hak sebenarnya begitulah. Ya. Silakan, ada lagi yang lain? Waalaikumsalam. Ya. Silakan. Waalaikumsalam. Apa? Ya. Apa? Ya.
Itu tentang penulisan kitab-kitab hadis. Tadwin lah, tadwin dipanggil tadwin hadis, pembukuan kitab-kitab hadis. Sebenarnya pembukuan dalam makna yang umum telah ada di zaman Nabi SAW sendiri, telah ada dah. Cuma dia tidak meluas. Bahkan telah ada dah buku-buku, buku-buku. Misalnya Abu Hurairah kumpulkan hadis-hadis, namanya diberi nama As-Sahifah As-Sahihah, ada. Abdullah bin Ammar bin Al-As kumpul hadis Nabi, diberi nama As-Sahifah As-Sadiqah. Itu zaman Nabi lagi ada. Dan masing-masing ni kitab kitab Abu Hurairah ni diwarisi oleh orang kemudian, diperturunkan kepada orang kemudian dapat kepada Hammam bin Munabbih. Hammam bin Munabbih. Jadi dalam Sahih Muslim tu banyak. Hammam bin Munabbih meriwayatkan daripada Abu Hurairah. Maknanya bukan melalui kitab tu saja. Kitab tu ada dengan dia dengar juga hadis tu. Hak tu Imam Muslim ambil, masukkan dalam kitab Sahih Muslim dia. Daripada kitab tu juga sebenarnya asalnya. Begitu juga kalau yang lebih rendah sedikit daripada tu, riwayat Abdullah bin Ammar bin Al-As dalam kitab dia As-Sahifatus Sadiqah. Kitab ni diwarisi oleh anak cucu dia. Kalau kita berjumpa dalam kitab-kitab macam Abu Dawud, Tirmizi dan lain-lain, an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi, itu daripada kitab itulah Abdullah bin Ammar bin Al-As. Kemudian diriwayatkan lagi, diperpanjangkan lagi. Asalnya dia ada kitab tu. Bukan semata-mata riwayat berdasarkan didengar apa yang didengar saja, tidak. Dia ada kitab tu. Ingatlah kalau dalam sanad dia sebut an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi, maksudnya daripada kitab tu. Sebab itu setengah-setengah ulama dia hukumkan sanad yang seperti itu dhaif. Sebab apa? Sebab kata dia, Yahya bin Sa'id Al-Qattan misalnya, dia kata kitab itu hanya diwarisi secara wijadah, bukan secara sama, semuanya. Jadi kita tidak pasti yang mana yang dia dengar, yang mana yang dia hanya dapati dalam kitab itu saja. Itu satu pendapat. Satu pendapat lagi kata hadis itu kalau dengan sanad itu tanpa mengambil kira yang lain lah, orang lain. Kalau hak lain itu semua sahih belaka dah. Cuma sanad itu dia bertaraf hasan. Ini pendapat kebanyakan ulama, bertaraf hasan. Ada juga yang mengatakan bertaraf sahih. Sekiranya sanad-sanad yang lain, perawi-perawi yang lain itu perawi hadis sahih. Jadi ada beberapa pendapat situlah. Maknanya nak ceritanya, kalau semata-mata kitab tu sudah ada dah di zaman Nabi SAW lagi. Mereka sudah tulis dah. Bukan itu saja, Samurah bin Jundub tulis, orang tu orang ni tulis, lepas tu ada juga ditulis untuk orang lain. Selain daripada Quran, hadis pun sudah ada. Cuma secara rasmi, dengan arti pembukuan yang sistematik betul, itu berlaku di zaman Umar bin Abdul Aziz. Di zaman Umar bin Abdul Aziz, atas arahan dia lah dibukukan kitab-kitab hadis secara rasmi dan secara meluas, dalam bentuk yang sistematik, lebih sistematik. Itu saja. Jadi zaman Umar bin Abdul Aziz ni zaman tabi'in. Masih lagi 3 kurun dah. Masih lagi 3 kurun yang terpilih tu, yang disebut oleh Nabi SAW sebagai kurun yang terpilih. Zaman tabi'in. Dia tu sendiri adalah tabi'i, Umar bin Abdul Aziz. Dia bukan tabi'in. Tabi'in bawah lagi. Zaman tabi'in tu sudah tersebar dengan meluas dah. Sudah dibukukan kitab-kitab hadis ni secara sistematik. Maknanya dalam bentuk ada nama dia khusus lah. Ini kitab Musannaf misalnya, ini kitab Jami', ini kitab Sunan. Sudah ada dah. Adapun sebelum itu tidak. Sebelum itu tidak. Itulah maksud tidak ada
penulisan itu bukan makna tak ada penulisan langsung, tak ada. Begitulah secara ringkasnya. Ya. Yang pertama tentang buku tu, maksud buku saya ke maksudnya, ke buku orang lain maksudnya? Itu sebenarnya masih nota lagi. Masih nota lagi. Dan ada dalam simpanan saya pun memang bercadang nak kemaskan lagi. Banyak perkara lah nak kemaskan lagi, tambah di sana sini. Jadi buat masa sekarang ni kita tak sebar lagi. Cuma sekadar nota gitulah. Yang betul-betul jadi buku memang saya bercadang begitulah. Nak buat lah, tapi masa tak berapa ada kan, sibuk benda-benda lain. Jadi tertangguh dulu yang tu. Sama jugalah seperti nota-nota usul tafsir dulu kan. Kita sekadar nota, itu pun saya akan perkemaskan juga. Banyaklah akan ada tokok tambah di sana sini supaya jadi seimbang semua kandungan dia tu. Dengan maksud itulah, itu pun insya-Allah akan disebarkan dalam bentuk buku juga, insya-Allah. Memanglah persoalan itu persoalan yang sangat penting lah, sangat penting dan menarik. Saya tidak nak panjang lagi lah yang itu kan. Tidak nak panjang lagi di sini. InsyaAllah kita akan bincang semula kalau ada peluang. Kita akan bincang semula pasal itu. Yang keduanya tentang kubur Nabi, maksud ziarah kubur Nabi, Nabi kita. Kebanyakan ulama menerima adanya kelebihan. Ada kelebihan pergi ziarah tu. Tetapi ramai juga ulama, termasuk Ibn Taymiyah, mengatakan tidak ada. Dia ada khilaf lah dalam masalah ni. Tidak ada hadis khusus. Kalau nak pun pergi Masjid Nabi, niat itu. Ziarah kubur tu sampingan. Bukan sesuatu yang utama daripada rumah, lagi lebih penting. Niat tu lebih penting nak pergi kubur daripada pergi ke masjid. Itu tak kena. Itu tak kena. Memang tidak sepatutnya dibuat begitu pun. Boleh pergi tu, ada kelebihan juga. Kita terimalah. Ada kelebihan juga, tapi jangan diniat tu lebih daripada untuk pergi Masjid Nabi. Atau Masjid Mekah, kalau kita kata Masjidil Haram tu. Sebab yang tu jelas kelebihannya. Di dalam hadis-hadis yang sahih. Jadi kita kena niat gitulah. Bukan sebagai yang paling utama, tetapi yang sampingan. Yang sampingan itulah saya rasa yang terbaik lah. Yang terbaik kita campur, gabungkan antara dua pendapat itu. Ya, lagi ada lagi yang lain? Ya, ya. Cuma dalam buku-buku haji dan juga buku-buku panduan haji dan umrah, ada di bawah hadis-hadis mengenai siapa yang menjaga itu semasa ketiadaan itu adalah sama dengan menjaga itu semasa hidup. Banyak hadis-hadis yang macam tu banyak lah. Bukan sekadar dhaif, maudhu' pun banyak. Sebab itu kita tak boleh buat pegangan sangat tu. Adapun ziarah kubur dalam makna yang umum, itu memang ada hadis pun. Memang ada hadis. Tapi itu lebih kepada untuk kita sendiri, untuk mengingatkan kita kepada mati. Dan untuk kita mendoakan orang yang mati tu. Lebih kepada hal tu. Lebih kepada tu. Bukan macam sekarang ni dia jadi terbalik kan. Kita nak pergi minta dengan orang mati tu pula. Itu jauh lah. Itu lari melencong jauh dah tu. Bahkan sudah menyeleweng dah kalau macam tu. Dengan maksud itu pula niatnya pergi. Itu menyeleweng. Tak betul lah. Dan memang tak nafi. Hadis-hadis seperti tadi tu banyak yang maudhu'.
Sebab itu Ibnu Taimiyah tak mahu pakai. Sebab itulah. Kalau kita terima lah, adalah dah banyak tu, adalah yang sahih, maka tidaklah setara tu, tidaklah setara tu. Kelebihannya tu, dia sekadar ya kelebihan lah, adalah. Kalau kita terima orang yang mengatakan kelebihan tu lah, adalah. Tapi seeloknya kita kata janganlah diniat daripada awal lagi, terutama dalam keadaan masyarakat yang sudah ada kecenderungan yang teruk lah, kekeliruan sampai ke peringkat pemujaan terhadap kubur tu. Tu bahayalah tu. Kalau sampai peringkat tu lagilah, jangan kita ajarkan begitu. Ya. Wallahu a'lam. Ada lagi yang lain? Tak dengar. Ya. Sebelum ni saya dah dengar kuliah daripada Dr. Basri. Ya. Dia mungkin dia kata tak disyariatkan untuk berjemaah. Macam Dr. Basri dia kata dia kuliah dalam buku kitab tempatan ni. Ya. Ya, ya. Dalam tu dia sebut macam mana dalam tu? Dalam kitab tu dia sebut macam mana? Dia pakai kitab ke dia pakai macam mana? Kitab apa dia pakai? Dalam tu dia sebut apa? Dalam kitab tu. Allah alam, kita kena dalam orang itu ajar tu. Sebenarnya dalam kitab Syahrawi dia asal kitab. Syahdaud. Dalam kitab tu kata ada. Cuma komen Dr. Basri dia kata sebenarnya tidak disyariatkan. Banyak dalam kitab tu dulu saya dengan Dipon baca kitab tu betul. Tapi bila saya dengar dalam DIQ tu banyak orang dalam hak seperti buat tu di komen oleh tu sebab tu jadi tak ada tu. Kita tak ada. Ya, begitulah. Itu. Ya. Macam mana? Sakit macam mana tak dengar tadi? Ya. Ya, dia benda khilaf benda khilaf Ada yang kata apa nama ni berdasarkan tadilah, terutamanya sebab tu saya kata berdasarkan kalau hadis ini ni maksud dia kan dia hajat, itu hajat apa hajat dia? Suruh pergi bersembahyang di rumah. Itu hajat. Itu hajat tu. Mana kalau kita pakai inilah yang paling sahih. Adalah maknanya sembahyang hajat tu dengan berjemaah. Kalau kita pakai ini hajat. Sebab Nabi bukan pergi saja-saja tu untuk memenuhi hajat. Itu ban itu. Saya nampak begitu. Jadi kalau tak jelas di sini kan. Sembahyang tu dengan niat sembahyang hajat tak ada jelas. Tak ada jelas. Tetapi Nabi pergi tu kenapa? Tidakkah untuk memenuhi hajat sahabat ni untuk bersembahyang di rumah dia? Jadi kira-kiranya adalah semacam hajat tu memenuhi hajat tu.
Bagi saya, kalau mengambil kira yang ni, memang inilah yang paling sahih. Dengan sebab tu saya boleh terima juga kalau orang kata sembahyang hajat itu dengan berjemaah, boleh terima. Tetapi kalau berdasarkan hadis-hadis yang sahih yang lain, memang tak ada berjemaah tu. Yang ada pun apa nama ni, sendiri-sendiri. Itu pun sebenarnya dalam kitab-kitab hadis dhaif. Hadis dhaif. Saya sebut dah tadi. Boleh dikatakan secara umumnya dhaif. Apalagi kalau dengan berjemaah, itu tak ada, kecuali kalau kita pakai yang ni. Saya nampak yang ni. Orang-orang yang kata boleh berjemaah tu, maknanya disyariatkanlah. Walaupun tak jelas sebut sini. Memanglah sembahyang apa-apa pun tak ada sebut Nabi memang niat sembahyang duha, tak ada sebut begitu. Cuma dia bersembahyang pada masa tu. Jadi ulama pun kata itu sembahyang duha. Sama juga dia ni. Bagi saya kalau pakai yang ni boleh. Tetapi kalau sampai ke peringkat sentiasa sembahyang hajat dan berpanggil-panggilan untuk sembahyang, itu memang tidak disyariatkan. Memang tak ada Nabi SAW buat begitu. Itu betul. Tapi kalau semata-mata boleh ke, sampai tak jadilah, apa ni, tak kena lah buat begitu, bagi saya tak sampai peringkat itu. Benda ni masih khilaf lagi. Kalau nak terima dengan berjemaah pun boleh, tak mahu terima pun tak jadi masalah. Tak jadi masalah. Bagi saya yang lebih baik sembahyang sendiri. Sembahyang sendiri itu lebih baik. Dan tak perlulah berpanggil-panggilan, orang panggil. Panggil-panggilan ni makna ajak. Sentiasa ada sembahyang hajat. Sentiasa ada. Itu lebih baik buat sendirilah. Begitulah. Wallahu a'lam. Ya. Kesimpulannya kan, sebab ada kekeliruan. Ya. Dia bagi orang lain. Kalau ada orang yang ajak mayajak tu, tak boleh kata kita orang lagi kan. Ada lagi hadis ni. Bagi saya gitulah. Bagi orang lain. Kalau ada orang mayajak, kita tak boleh nak dia kata dia tu bid'ah. Tak boleh lagi. Sebab ada hadis. Walaupun tidak jelas di sini. Tapi kalau kita lihat kepada maksud sahabat tu panggil tu, kira-kiranya Nabi nak memenuhi hajat dia lah. Begitulah sembahyang lain pun dikatakan ni sembahyang apa? Tahajud. Dikatakan ni sembahyang duha. Kerana Nabi buat pada masa tu. Gitulah. Bukan ada sebut Nabi memang niat nak buat sembahyang tu. Tak ada sebut gitu. Bagi saya masih boleh. Kita kena berlapang dada lah dalam masalah ni. Cuma saya tidak setuju kalau berpanggil-panggilan itu. Berpanggil-panggilan sentiasa jadi amalan umum. Jadi sehingga kita hak sendiri itu jadi kurang. Itu tak kena. Hak sendiri itu lebih kuat lagi sebenarnya. Ya. Panjang dah kita ni kan. Ada dua soalan ni. Gimnastis ni tentang hadis Imam Malik. Tarufikum awani la tadillu ma tamassaktum bihi ma kitab Allah wa sunnata Nabi. Jadi dia bertanya, ni orang yang agak dia kata, adakah sahih dalam muwatta? Soalan Ya. Soalan ni saya terima dulu ni sebelum mari sini ni. Kalau nak bincang ni panjang ni. Setengah jam ambil masa ni, tapi saya nak reka. Sekarang ni kita tengok Syamilah. Senang. Tengok Syamilah. Kita ambil syarah hadis ya. Takut panjang sangat syarah hadis ya.
Kita ambil dua saja. Kita ambil dua, nak cepat sikit. Ni hadisnya. Boleh tengok sini. Boleh tengok sini. Ni orang panggil riwayat Imam Malik secara balaghat Imam Malik, ya. Wa haddatsani an Malik annahu balaghahu. Balaghahu ni. Inilah yang dikatakan balaghat Imam Malik. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala taraktu fikum amrayn lan tadhillu ma tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnat Nabi. Cuba tengok ni. Ini dalam syarah Zarqani, syarah Muwatta Imam Malik. Dia sebut Malik annahu balaghahu marra anna balaghahu sahihun. Telah pun berlalu, telah pun disebutkan sebelum ini bahawa balag Imam Malik adalah sahih. Ni disebut. Kama qala Ibn Uyainah. Ibn Uyainah kata, balaghat Imam Malik ni dalam kitab Imam Malik ni sahih. Ibn Abdul Bar mengemukakan hadis ini dengan sanad yang penuh, daripada Kathir bin Abdullah bin Amar bin Auf, daripada ayahnya, daripada datuknya. Dia ada sebut. Dalam riwayat Hakim pula ada dua perkara. Lan tadhillu ma masaktum. Begitu dengan lafaz itu. Walaupun lafaz dia berbeza tapi makna dia sama. Kitab Allah wa sunnat Nabi. Maknanya dalam orang lain ada riwayat dengan sanad yang lengkap. Dan sanad itu sahih. Sebab itulah ulama-ulama kata balag Imam Malik ni sahih. Ni balag ni riwayat walaupun tak ada sanad ni kan. Kalau nak kira tak ada sanad ni, kalau orang lain dhaif dah hadis ni, tentu dah. Tapi Imam Malik mengikut para ulama, mereka kata sahih. Itu satu perkara. Perkara yang kedua, orang-orang yang sibuk persoalkan atau pertikaikan hadis ini, dia ada maksud lain sebenarnya. Dia ada maksud lain. Bagi kita tak ada masalah lah. Kita kata kitab Allah dan sunnah Nabi-Nya memanglah, kan? Tapi dia sebenarnya dia berpunca, modal tu untuk mengkritik ahli sunnah tu berpunca daripada Syiah. Sebab Syiah dia naknya ganti sunnah Nabi ni itrati ahlul bait. Tu dia nak ganti. Kitabullah tu tak apa dia terima. Ni sunnatan Nabi ni dia nak tukar. Sebab ada dalam setengah-setengah riwayat itu dia sebut keluarga Nabi atau ahlul bait. Jadi kita kena berpegang teguhnya selain dengan kitab Allah, bukan sunnah Nabi. Kita kena pegang teguhnya. Kata mereka kita kena pegang teguh dengan itrah Nabi. Itrah tu mana keluarga Nabi. Dia nak bagi kau tu. Sebenarnya dia bagi kau tu. Cuma kalau dia ada di kalangan orang ahli sunnah duduk pertikah hak ni lah, duduk persoal hak ni, dia tak sedar tu modal tu mari daripada Syiah. Dan akibatnya jadi lagu mana. Sebenarnya gini, kalau tak ada hadis ni, katakanlah tak ada hadis ni, kita letak ke tepi dulu sementara hadis ni. Dalam Quran hak mana ada? Pegang dengan Quran dengan sunnah ke pegang dengan Quran dan keluarga Nabi? Cuba buat mari ayat tak payah banyak. Hak Tuhan suruh pegang dengan kitab Allah dan keluarga Nabi. Ada tak ada. Tapi kalau taatlah kepada Allah dan Rasulnya, banyak. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Banyak lagu tu. Man yuti'illaha wa rasulahu. Man yuti'illaha wa rasulahu. Sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasul. Taat tu mana pegang teguh lah, pegang teguh. Tu banyak dalam Quran. Kalau tak ada hadis ni, kita tak pakai kau tu. Pegang dengan Quran dengan sunnah tu tak ada kau. Ada juga. Dalam Quran ni kalau ada kita kena pegang kemak-kemin dah. Apa lagi ada banyak gitu mah. Aminu billahi wa rasulihi. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Adakah berimanlah kamu kepada Allah dan ahlul bait? Tak pernah ada. Jadi dengan sendirinya tertolak tu. Sebab itulah Imam Malik, kalau kita baca dalam syarah banyak-banyak ni kan, Imam Malik kira padan dengan dia sebut balag je. Tak payah sebut dah sanad. Sebab hak ni dalam Quran banyak dah. Situ. Ini salah satu rahsia. Kenapa
Imam Malik kemukakan riwayat ni secara balas. Sebab kita lah, kita nak ayat hadis kan, kita tidak, kalau saya nak ayat hadis, panjang benar lah sanad tu. 25, 30 sampai ke Nabi. Apa salahnya kalau kita kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda? Selalu ambil isi selalu. Begitulah yang dilakukan oleh Imam Malik. Sebab benda ni dalam Quran terlalu banyak. Dan berpegang dengan kitab Allah dan keluarga Nabi itu satu pun tak ada dalam Quran. Jadi dengan sendirinya tertolak. Bukan itu yang dimaksudkan dalam hadis. Yang dimaksudkan dalam hadis, kalau nak pakai hadis, hak ni. Sebab hak ni sesuai dengan Quran. Bukan hak tu. Kalau kita kata keluarga Nabi, luah keluarga Nabi ni. Keluarga Nabi hak mana sah? Pasal pakai amak ada keluarga Nabi, ahlul bait dia. Anak cucu dia. Nak pakai belaka. Hak menyeleweng, hak teruk-teruk lah ni Habib di Indonesia tu ke tak? Dia dakwa keluarga Nabi juga tu. Lagu mana? Macam lagu kan lagu tu. Antara sama-sama ahlul bait itu bercanggah. Tak serupa pendapat. Nak pakai hak mana? Tak lagi. Sebab itu dalam Quran tak ada. Dan Imam Malik kira padan hak ni je. Dan kalau kita tengok ulama-ulama bahas dah. Balaghah Imam Malik ni dia bahas. Ibnu Salah bahas satu kitab. Dia membuktikan memang jelas sahih berlaku. Kecuali kalau ada dipertikaikan 4 saja hadis. Itu panjang, kita tidak nak bincang hari ni lah. 4 saja. 4 itu pun setelah diteliti 2 aja tinggal. 2 aja tinggal. Jadi gitulah. Secara ringkasnya, maknanya hak ni betul dah, molek dah, sebab hak ni sesuai dengan Quran. Kalau tak ada hadis ni pun kita kena pakai kandungan dia tu, sebab ada dalam Quran. Hak tu hak ahlul bait mana ada? Satu pun tak ada. Jadi maknanya hadis-hadis ni kalau ada 2, hak ni sebenarnya hak tepat. Hak kita boleh buat pegangan sebab ia sesuai dengan Quran. Wallahu a'lam. Ada saya Ustaz Ya. Tentang komen tentang kalau Sahih Bukhari ini Maulana masukkan Ibn Arabi yang menyokong, iaitu Syekh Ibrahim Al-Qurdi dan Syekh Ahmad Al-Usaishi. Jadi dia termasuk apa? Mungkin dalam ni kot. Mana? Mungkin dalam ni kot. Dalam Sahih Bukhari yang Maulana tulis. Ya. Ada buku Maulana terdapat 2 tokoh yang menyokong Ibn Arabi. Tadi yang tadi lah. Ibrahim Al-Qurdi dan dia tanya masa apa mungkin. Dia tidak jadi masalah tu. Sebab kita sudah maklum dah sanad ini yang dikiranya ialah bermula daripada pengarang sampai kepada Nabi. Yang di bawah tu tak kira sebenarnya. Tak jadi masalah pun. Tidak akan jadi dhaif ke, kurang ke, dengan sebab orang di bawah ni kalau ada masalah tak timbul lah tu. Ya, hak dikiranya daripada pengarang, ikutlah. Kalau Bukhari, daripada Bukhari sampai kepada Nabi. Hak tu hak ada dalam kitab-kitab rijal hadis. Ada pun hak di bawah ni tak ada. Dan kalau ada pun ia tidak menjejaskan. Tidak kata jadi kuat ke hadis tu, tak. Dia semata-mata hanya untuk tabarruk. Tabarruk, ambil berkat, terima daripada Tok Guru, mulut Tok Guru sampai kepada Nabi tu je. Untuk tabarruk. Mungkinlah ada sedikit sebanyak bila belajar dengan guru tu, kelebihan dia. Ada buah-buah kilah dia tu jelah. Tapi kalau nak kira yang menentukan hadis, bukan perawi di bawah daripada pengarang dia. Sebab itu para ulama tidak anggap penting pun nak tahu perawi di bawah dia tu apa, pegangan dia macam mana. Tidak anggap penting. Dia tidak, sebab dia bukan penentu. Jadi itulah secara ringkasnya.